berlaku pada 1821. Satu angkatan perang dari Siam berlayar ke Kuala Kedah. Dia pun ramai. Jadi bendahara dengan Laksmana masa itu terkejut. Bila ditanya, dia kata kami main ni nak ambil bantuan beras. Pasal kami perlu banyak bantuan beras untuk lawan dengan Burma. Jadi bendahara pun kata tak apalah, tengok banyak beras yang dah cuba bagi kat pupak ni. Rupanya bukan itu hasratnya. Hasratnya adalah untuk menangkap Sultan Ahmad Tajuddin dan untuk menawan Kedah. Plot ini sebenarnya dirancang oleh Raja Ligor setelah mendapat perkenan daripada King Rama di Bangkok. Semasa Panglima Siam, Raja Ligor adalah Panglima Siam, nama dia Piaburi Sakmunton. Dia bawa melawat di sekitar kota, tengok mayam-mayam yang ada. Tiba-tiba saja dia suruh askar dia serang bunuh semua pengawal-pengawal di dalam kota. Berlaku pertempuran hebat di dalam kota dalam masa yang tidak lama, kerana pengawal-pengawal kota pada waktu itu tidak bersedia, tak sangka Siam nak serang dia. Jadi kota itu pun ditawan. Angkatan Perang Kedah bersama Sultan terpaksa mundur dan bertahan di Pulau Pinang, dan daripada Pulau Pinang lah mereka merancang macam mana nak tawan balik negeri Kedah. Sebab apabila kota itu jatuh, artinya negeri Kedah jatuh. Tahun 1831, 10 tahun apabila Kedah ni habis ni, bendang-bendang ni habis, tak ada siapa buat lah, tinggal naik semua, habis semua, kampung-kampung halaman kena bakar habis. 10 tahun lepas tu, Tengku Kudin ni dia Syed Zainal Abidin nama dia anak belakang Sultan. Dia mengetuai 3,000 angkatan perang orang Melayu dari Perai, serang Siam di Kedah, dan mereka berjaya menghalau angkatan Siam sampai ke sempadan Siam. Kota Alongganu, tempat pemerintahan tentera Siam pun jatuh, lari habis. Siam dengan allied dia, iaitu British, telah mengisytiharkan pada waktu itu orang-orang Melayu yang berperang yang merampas balik negeri Kedah sebagai perompak, lanun, pengganas, dan mereka ini boleh diperangi. Jadi pakatlah dua ni serang. Pakatan Siam dengan British ini mengasak balik tentera Tengku Kudin, dan Tengku Kudin terpaksa berundur dengan tenteranya, akhirnya bertahan balik di kota Kuala Kedah. Angkatan Siam serang daripada darat, British kepung daripada laut. Jadi pasukan Tengku Kudin tersepit dalam kota. Tapi oleh sebab benteng kota tu kebaik, maka mereka boleh bertahan dalam tu. Dan Siam terpaksa bina menara tinggi tepi pokoknya, naik atas tu tembak ke dalam kota. Nak masuk tak boleh, dan daripada dalam duk balas tembak keluar. Tapi berapa lama kita boleh tahan daripada dalam? Dengan bekalan makanan tak sampai, bekalan peluru tak sampai. 3 bulan saja. Setelah bertahan selama 3 bulan dan bertempur menentang 7,500 askar dengan 3,000 ekor gajah dari Siam, akhirnya kota Kuala Kedah itu sekali lagi jatuh kembali ke tangan Siam. Tengku Kudin akhirnya terbunuh. Tapi ada cerita yang mengatakan bahawa Tengku Kudin ni, masa Siam dah asak sampai ke pintu kota, akhirnya pintu kota pecah. Tengku Kudin masa itu berada jauh sikit daripada pintu kota. Dia panggil salah seorang prajurit dia. Dia kata, "Antikam aku, antikam. Daripada kita ditawan oleh Siam, baik kita mati." Jadi prajurit dia pun tikam dia pun tikam prajurit dia, maka dua-dua mati. Apabila Siam sampai, tengok daripada tinggal mayat. Dia marah Siam ni. Bila dia marah, dia buat apa? Dia kerat kepala Tengku Kudin, bawa kepala ni kepada Raja Ligor. Bila sampai saja, Raja Siam terkejut tengok. Kepala saja pun cengeng dah. Ini yang kata Tengku Kudin. Jadi dalam peperangan tahun 1831 ni, 1,255 orang pejuang Kedah gugur syahid. Daripada jumlah itu, 655 orang adalah pejuang laki-laki dan 600 Seri Kandi. Maknanya tok-tok kita ni pun turut sama berperang, turut sama mengangkat istingdar untuk menembak Siam. Siam poin jauh 700 orang mati. Kita yang 1,255 tu, mana yang mati di tempat kejadian ditanam dalam kota itu, mana yang cedera dibawa dengan perahu dirawat, yang mati selepas daripada itu ditanam di tapak Masjid Zahir. Tahun 1838 angkatan perang sekali lagi. Kali ini lagi hebat, lagi besar, diketuai oleh Tunku Muhammad Saad, Panglima Muhammad Taib, Tok Morris daripada Langkawi, Datuk Laksmana Wan Muhammad Ali. Orang sebut juga Wan Mali. Kali ini lagi besar, 10,000 askar dengan bantuan daripada Aceh, Serdang, Deli, Berdagih, Siak, Pahang, Terengganu, Kelantan, serentak menyerang Siam.
serang sampai tak tuah depan, lari lintang pukang, asak. Akhirnya berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah. Bila dia tawan kembali kota Kuala Kedah, Tunku Muhammad Saad pacak bendera Kedah. Bila dia pacak, Captain Warren ni British, dia main dengan kapal dah. Dia bagi warning. Dia kata syarikat mesti marah ni. Baik, serah balik kota Kuala Kedah ni dekat Siam. Maka Tunku Muhammad Saad jawab balik, inilah kata-kata dia. Dia kata, beritahu syarikat tersebut, kami telah menawan semula Kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya. Tiada undang-undang boleh memansuhkannya. Dan selagi kami dapat menghunuskan pedang atau memegang lebih, kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami. Nah, ini dia balas balik kata-kata Captain Warren. Kejut tak Captain Warren. Kemudian asak lagi Patani buat kali pertamanya dibebaskan daripada Siam. Kemudian asak lagi sampai ke Singgora. Tunku Muhammad Saad, Datuk Wan Mali, Tok Morris dan sebagainya kata, kali ini kita mengamuk sampai Bengkok. Sampai di Singgora, Montisan. Pasal apa? Monsun. Hujan lebat. Kita tunggu di sini dulu, tunggu bantuan tentera tambahan sampai daripada Terengganu dan juga Pahang. Kalau sampai buat-buat ni, memang Bangkok sekali jatuh. Tapi masa duk tunggu tu, kerajaan negeri Selat, maknanya British, memberi bantuan kepada Siam. Dia hantar senjata-senjata banyak kepada Siam, dia hantar kapal-kapal banyak kepada Siam. Tunku Muhammad Saad sekali lagi terpaksa berundur dan bertahan. Nah, perang Hat Nyai. Perang Hat Nyai itu cukup sengit, dan dalam perang Hat Nyai itulah syahidnya seorang ulama besar, iaitu Syekh Samad Al-Falibani. Badannya dikebumikan di kampung di selatan Tai nama Bantrang. Badan saja. Kepala dipotong dan dibawa kepada Raja Siam di Bangkok. Jadi kepalanya ada di Bangkok, badannya di Bantrang. Hebat tak hebat ulama kita? Ulama pergi perang. Jadi jangan siapa kata perjuangan ini orang agama tak campur. Dulu yang di depan adalah orang agama, ulama, tok guru. Jadi Tunku Muhammad Saad ni unduk dalam perang Hat Nyai, unduk kan, perang lagi kena asak lagi 150,000 tentera Siam turun mai dengan gajah dan sebagainya, unduk. Akhirnya masuk balik ke kota Kuala Kedah, bertahan dalam kota Kuala Kedah sekali lagi. Bantuan dari Bangkok tiba, 15,000 tentera dilengkapi senjata yang lebih moden, senjata daripada British, meriam dan juga gajah-gajah perang menyerang dari arah darat. Di laut, kapal perang British Haisin yang berkekuatan 18 laras meriam ditembak daripada laut. Kapal tersebut terpaksa berlabuh jauh dari pantai untuk mengelakkan pendelan meriam dari dalam kota Kuala Kedah. Kapal ni juga ada. Okay. Itu kapal yang besar. Selain daripada kapal yang besar, ada 3 lagi kapal yang lebih kecil. Emerald, Pearl, Diamond, itu mengiringi kapal itu. Jadi dia kepung ke laut. Jadi orang Melayu Kedah ni dah kepung. Nak pergi ke laut tak boleh sebab kena tembak daripada kapal laut. Nak pergi ke darat, siap dah turun dah makin ramai. Tahun 39 pada 19 bulan Mac, tepat tarikhnya, Pekan Kuala Kedah sudah pun jatuh sepenuhnya pada Siam, dikuasai oleh orang Siam, dan penembak tempat mereka ditempatkan di setiap sudut Pekan Kuala Kedah itu. Sebenarnya orang Melayu yang ada ketika itu semuanya dibunuh dengan kejam. Menyadari harapan untuk menang adalah tipis dan kota akan jatuh ke tangan Siam bila-bila masa. Malam tu tentera prajurit Melayu ini dengan askar sepoi yang daripada India, ini yang beragama Islam, yang bersama dengan tentera Islam Kedah ni, membuat serangan berani mati ke atas kedudukan Siam di pekan tersebut. Jadi malam ni lah lepas serang habis-habisan. 15 askar sepoi melepaskan tembakan bantuan ke arah askar Siam. Peluru yang sepoi ni ada boleh bertahan 2 jam. Dia dapat tembak. Dalam masa 2 jam itulah beberapa orang pejuang Melayu, Tunku Muhammad Saad, Tunku Abdullah, Datuk Mat Taib Hitam, Laksamana Datuk Wan Ma'li, terjun ke dalam Alok Melaka dan berenang untuk menyelamatkan diri supaya mereka ini dapat merancang lagi serangan seterusnya. Jadi Syakir Baki, orang Melayu yang tinggal, diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke arah kapal-kapal Inggeris. Kapal Inggeris ni dia punya kelasi itu orang Melayu daripada negeri Selat. Jadi apabila dia berenang ke kapal-kapal Inggeris ni, orang Melayu daripada negeri Selat ni tolong tarik dia naik. Walaupun ditangkap tapi tak dibunuh. Angkatan Tunku Muhammad Saad yang bertahan di dalam kota hanya tinggal tak sampai 200 orang. Lepas terpaksa tembak habis belum. Maka akhirnya pada subuh 20 bulan Mac 1839
Kota Kuala Kedah berjaya ditawan sepenuhnya oleh Siam, dan kesemua orang Melayu yang mempertahankan kota tersebut turut terkorban, kecuali yang lari terjun ke dalam Alok Melaka.